Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syazwan Izlamil Ayub, Lumemetrik di 2011-2570 akan membentangkan tentang cara-cara untuk mengerjakan haji ifrad. Baiklah, sebelum saya bercakap dengan lebih lanjut tentang haji ifrad, marilah kita sama-sama tahu apakah yang dimaksudkan dengan haji ifrad. Maksud haji ifrad ini ialah mengerjakan amalan haji dan umrah secara berasingan, sama ada melakukan umrah sebelum masuk bulan haji ataupun mengerjakan haji dahulu diikuti dengan mengerjakan umrah. Baiklah, cara-cara untuk mengerjakan haji ifrad yang pertama ialah sebelum berniat ihram adalah disunatkan kita untuk mandi sunat ihram, iaitu lafaz niatnya sahaja aku mandi sunat ihram kerana Allah Ta'ala, dan hukumnya ialah sunat. Dan yang kedua ialah memakai pakaian ihram, iaitu bagi lelaki sekurang-kurangnya 2 helai kain lepas yang tidak bersarung dan disunatkan berwarna putih. Dan bagi wanita pula hendaklah menutupi semua badan kecuali muka dan telapak tangan, dan hukumnya ialah wajib. Yang ketiga, sebelum berniat ihram adalah disunatkan untuk mendirikan solat sunat ihram, iaitu sebanyak 2 rakaat. Dan dalam solat sunat ihram itu kita berdoa semoga Allah menerima amal ibadat yang kita lakukan dan mempermudahkan urusan kita. Dan yang keempat ialah berniat ihram ialah rukun haji. Itu niatnya Nawaitul hajju wa ahramtu bihillahi ta'ala, sahaja aku mengerjakan haji dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Yang kelima ialah berniat di miqat, iaitu miqatnya ialah sama ada di Bir Ali, jemaah penerbangan awal yang terus ke Jeddah atau Madinah, ataupun di Qarnun Manazil, iaitu bagi jemaah penerbangan akhir yang terus ke Jeddah atau Mekah, iaitu memilih haji secara ifrad. Berniat adalah rukun haji dan berniat di miqat ialah wajib haji. Dan yang keenam, sebaik saja selesai niat ihram adalah diwajibkan untuk menjaga larangan ketika dalam ihram hinggalah selesai bertahlul, iaitu melakukan segala perkara wajib haji. Yang ketujuh, disunatkan juga untuk bertalbiyah mulai selepas niat ihram sehingga mula bertahlul awal, iaitu dengan lafaz labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Dan yang ke-8, di Baitullah disunatkan untuk melakukan tawaf qudum. Yang ke-9, di Mas'ah melakukan rukun haji, iaitu sa'i haji. Yang ke-10, wukuf di padang Arafah pada 9 Zulhijjah. Yang ke-11, pada 10 Zulhijjah diwajibkan untuk mabit ataupun bermalam sebentar di Muzdalifah dan sunat mengutip anak batu di Muzdalifah. Yang ke-12, di Mina pada 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Bertahlul awal iaitu melontar jamrah kubra, hukumnya ialah wajib. Dan seterusnya bercukur ataupun bergunting, itu melakukan perkara rukun haji. Seterusnya wajib mabit ataupun bermalam di Mina, dan wajib juga melontar 3 jamrah, dan wajib juga melontar 3 jamrah pada 11, 12, 13 Zulhijjah. Yang ke-14, selepas wukuf iaitu bertahlul awal, melakukan tawaf haji di Baitullah, dan hukumnya ialah rukun, iaitu rukun haji. Dan yang ke-15 iaitu yang terakhir di Mas'ah, melakukan rukun haji, iaitu sa'i haji jika belum melakukannya. Dan akhir sekali, tertib pada rukun. Sekian saja pembentangan saya tentang cara mengerjakan haji ifrad. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Akmal bin Ahmad Mukhlis, nombor metrik di 201-12551. Di sini saya akan terangkan tata cara umrah. Yang pertama, bersiap-siap sebelum ihram.
seperti mandi, memakai wangian, mencukur misai, mencabut bulu ketiak dan bulu kemaluan. Seterusnya, memakai pakaian ihram. Bagi lelaki, memakai rida dan izar, manakala bagi wanita, pakaian sesuai syariat, tidak memakai penutup wajah dan sarung tangan, serta wangian yang tidak menyengat. Kemudian, berniat dari miqat, labbaik Allahumma umrah. Selanjutnya, hal-hal yang dilarang ketika berihram seperti yang tertera di atas. Seterusnya, hal-hal yang diperbolehkan ketika berihram. Jika risau tidak dapat menyelesaikan umrah kerana sakit atau halangan lain, maka dibolehkan membaca Allahumma in habastani habisun famahilli haitsu habastani. Jika bertepatan dengan waktu solat wajib, maka solatlah terlebih dahulu sebelum berihram. Memperbanyakkanlah membaca talbiyah berikut: labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yang keenam, dianjurkan mandi sebelum masuk ke kota Mekah. Yang ketujuh, masuk Masjidil Haram dengan kaki kanan dahulu baca Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kemudian tawaf menuju ke Hajar Aswad, mengucap Allahu Akbar, mengusapnya dengan tangan kanan dan menciumnya. Yang kesembilan, memulai tawaf umrah sebanyak 7 putaran, mula dari Hajar Aswad dan diakhiri di Hajar Aswad. Yang ke-10, disunahkan mengusap rukun Yamani di setiap putaran tawaf. Yang ke-11, ketika berada di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad, disunnah membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Yang ke-12, selepas daripada tawaf, pergi ke makam Nabi Ibrahim, kemudian baca wattakhudhu min maqami Ibrahim musalla. Yang ke-13, solat sunat tawaf 2 rakaat di belakangnya makam Nabi Ibrahim. Yang ke-14, setelah solat disunahkan minum air zam-zam dan menyirami kepala dengannya. Yang ke-15, kembali ke Hajar Aswad, lakukan seperti sebelumnya. 16, menuju ke Bukit Syafa untuk melaksanakan sa'i, baca inna syafa wal marwata min sya'airillah. Yang ke-17, menaiki Bukit Syafa lalu menghadap ke arah Kaabah. Yang ke-18, turun dari Syafa dan berjalan menuju ke Marwah. Kemudian balik lagi ke Syafa, lakukan sampai 7 kali. Selanjutnya tahallul. Setelah sa'i, maka bertahallul dengan mencukur, gundul atau memendekkan seluruh rambut yang ada di kepala. Adapun bagi wanita, cukup dengan memotong rambutnya sepanjang 1 ruas jari. Berakhir sudah ibadah umrah dan anda telah dibolehkan untuk mengerjakan hal-hal yang dilarang ketika ihram. Sekian itu daripada saya. Terima kasih.